Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegang. Tergigit banyak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa habibi rabbil alamin qaidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang berbahagia saudara pengurusi majlis, pengurusi dan azan kuasa surau, tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat berkumpul bersama-sama dan berkongsi ilmu. Mudah-mudahan mendapat rahmat dan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sedia maklum bahawa menuntut ilmu itu dituntut dan beramal, dan tujuan kasat kita menuntut ilmu itu ada 3. Yang pertama, menghilangkan kejahilan. Yang kedua, beramal dengan ilmu itu. Yang ketiga, menyampaikan kepada orang lain. Dan ilmu itu banyak khasiat dan kelebihannya. Yang pertama, ilmu itu kalau diajarkan kepada orang, bertambah-tambah ilmu. Kalau duit, dia bagi orang habis. Yang kedua, ilmu itu menjaga kita. Duit, kita jaga dia. Harta, kita jaga dia. Ilmu, jaga kita. Yang ketiga, ilmu itu kalau kita sampaikan kepada orang, maka pahalanya berganda-ganda. Dan kemudian pahalanya berpanjangan. Barang siapa buat satu sunnah yang baik, baginya pahala, dan pahala orang yang mengamalkan pahala ilmu itu sehingga hari kiamat. Pernah satu ketika ilmu itu mahal harganya. Ilmu tidak akan hilang. Wang akan hilang. Ilmu tak dipersakai. Duit mempersakai. Ilmu tak akan dapat dipersakai kalau tidak dipelajari. Tak dapat ilmu itu. Tetapi ilmu itu kalau dipelajari akan dapat diwarisi. Harta tak dicari pun boleh diwarisi. Ilmu itu amat mahal harganya. Satu hari, Abu Yusuf, anak murid Abu Hanifah, Abu Hanifah nak meninggal dunia. Dia bagi-bagi harta dia, siapa nak ambil lah. Melainkan Abu Yusuf, wahai Abu Yusuf, engkau nak duit ke nak ilmu? Kalau engkau nak ilmu, aku akan bagi ilmu yang orang lain tak dapat ilmu itu. Engkau saja aku nak bagi. Abu Yusuf pun pilih ilmu daripada pilih wang. Matilah Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pun meninggal. Pada satu hari, zaman Harun Rashid, didapati Harun Rashid, bilik dia ada mani orang. Ada mani. Isteri dia takut. Harun Rashid takut isterinya buat tak betul. Panggil Abu Yusuf. Abu Yusuf kata, di rumah ni ada binatang ke? Ada. Kelawar.
kelawar itulah, mani kelawar itulah yang sebab jadi gitu. Lepaslah isterinya daripada tuduhan zina, maka dihadiahkan wang beribu-ribu. Kaya Abu Yusuf. Kalau dapat duit dulu sikit, rupanya dia dapat ilmu itu, dipersekainya ilmu itu. Walaupun tak dapat duit dalam zaman Abu Hanifah, dia dapat duit daripada khalifah. Gitu. Itu keuntungan ilmu. Itu sebab kita kena tuntut ilmu. Ilmu itu mahal. Tu Nabi kata, utulul ilma minal mahdi ila lahadi. Tuntutlah ilmu daripada buayan sampai liang lahat. Dari buayan macam mana nak tuntut ilmu? Tengok anak kita di Aceh, masa anak kecil itu diajarnya bencikan Belanda. Dalam buayan dia kata Belanda datang bunuh, Belanda datang bunuh, nanti Belanda bunuh. Belanda tak boleh masuk Aceh. Pasal anak kecil-kecil dah diajar bencikan Belanda. Belanda tak boleh masuk Aceh pasal orang muda-muda bencikan Belanda dan bunuh Belanda. Itu kelebihan dia. Tapi orang Melayu tak. Buai laju-laju sampai pekuk sena, kan? Nanti beli baju di kedai Cina. Itu beli baju kedai Cina. Pasal anak kecil dah ajar dah. Buai laju-laju sampai pekuk sena, nanti beli baju di kedai Cina. Itu. Pasal orang Melayu kita begitu. Ada kedai Melayu sebelah, kedai Cina sebelah. Daku kedai Cina. Pasal ajar anak kecil-kecil dah kedai beli kedai Cina. Itu sebagai mukadimah, belum start lagi ni. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur. Kita baca selalu di dalam sembahyang. Kamu dilalaikan, kamu dilupakan, kamu dipesonakan oleh sibuk memperbanyakkan harta. Pagi, petang, siang, malam. Tak tahu kita mengapa. Pasal terpesona dengan dunia ini. Kita sedia maklum, dunia ini sementara aja. Itu sebabnya kita perhatikan orang mati. Seorang mati, seorang mati, seorang mati. Nanti akhir kita pula yang mati. Kalau sibuk dengan cari harta, hati kita gelap. Hati kita tak dapat cahaya, nur. Sibuk dengan mencari kekayaan. Dilalaikan, terpesona kita. Tak tahu mengapa. Pasal nampak kelebihan. Tuan bagi dunia ini sebagai perhiasan. Perhiasan, kita tahu, perhiasan hanya nampak zahir saja. Hakikatnya tak. Macam kita, dia orang kahwin lah, dia bagi telur kan ada perhiasan. Perhiasan kan dibuang, telur je ambil, perhiasan kotak-kotak dibuang. Kita beli barang-barang banyak, dihadiahkan orang dengan perhiasan sekali, perhiasan tu kan dibuang. Itu sebabnya apa kata Hasan Basri, man aradad dunya wa ikhtaraha al-akhirah qaballahu bisitti uqubat. Barang siapa yang hendakkan dunia dan utamakan dari akhirat, maka Allah seksa dengan 6 seksaan. Yang pertama, ba'amul laisa lahu muntaha, angan-angan yang tak berkesudahan. Sibuk lagi. Itu sebabnya kita mengapa disunatkan sembahyang duha. Di waktu duha itu orang sibuk lupakan Allah Ta'ala. Sibuk nak kerja, nak berniaga, nak buat macam-macam hal dunia ini. Sunat sembahyang duha, ingatkan Allah Ta'ala. Itu pahala. Apa guna sembahyang duha? Yang pertama, Allah ampunkan dosa. Sembahyang duha. Yang kedua, berkat rezekinya. Itu keuntungan. Tapi berapa ramai orang sembahyang duha? Tak ramai, pasal sibuk. Pagi-pagi dah sibuk dengan jam ni. Kalau Kuala Lumpur jam lah.
Sempat juga dia ingat Allah Ta'ala. Sebab mengapa kita sembahyang 5 waktu? Zuhur lain, asar lain, maghrib lain, isya lain. Mengapa tak sembahyang sekali-sekali? Kan serentak, kan senang. Kan subuh sembahyang 5 sekali. Kan senang. Supaya kita ingatkan Allah Ta'ala tiap-tiap waktu. Subuh, ingat, bangun. Duha, sembahyang. Zuhur, sembahyang lagi. Lupa, ingat. Memang kita digalakkan ingat Allah Ta'ala sentiasa. Tetapi manusia kan lalai. Disunatkan sembahyang duha, ingatkan Allah Ta'ala. Tu tengah-tengah tidur malam, pukul 3 pagi, ingatkan Allah Ta'ala, bangun sembahyang tahajud. Pasal nur kita bercahaya. Orang yang imannya mantap, imannya bergerak, imannya mengajak ia beramal. Pasal dia tahu beramal itu keuntungannya terlalu banyak di akhirat. Dunia mazratul akhirah. Dunia tempat penanaman untuk akhirat. Maka kalau sekarang kita sibuk dengan dunia ini, maka tidak ada apa faedahnya. Cari harta siang malam, berjuta-juta duit, tak ada faedah. Yang untung siapa? Orang yang tinggal. Yang kita punya duit 1 juta, kita makan tak 1 juta? Tak. Mana duit kita? Duit yang kita sedekahkan, itu kita punya. Yang kita sedekahkan, itu kita punya. Maka kalau sibuk bal tu'thirul hayatad dunia, bahkan kamu utamakan hidup dalam dunia. Itu tabiat manusia. Terus sebenarnya Allah Ta'ala bagi kita senangan. Semua siap. Bulan bintang ada, matahari ada, siap. Tumbuh-tumbuhan, makan, minum kita ada. Perhiasan emas dan perak ada, mutiara ada, semuanya sebagai perhiasan saja. Akhirnya perhiasan itu akan diambil balik oleh Allah SWT bila kita mati. Tinggallah barang itu. Macam Nabi Ayub alaihissalam, dia kaya, harta banyak. Tiba-tiba binatang-binatang dia habis. Sawah ladang dia habis. Apa dia kata? Hak Allah Ta'ala dia ambil balik, tak mengapa. Pasal dia orang beriman, dia tahu. Tu Nabi Sulaiman berkata apa? Haza min fadli liyabluwani ashkur am akfur. Ini kurniaan Tuhanku pada aku. Nak cuba aku. Aku bersyukur ke aku nak kufur ke? Nabi Sulaiman. Itu sebabnya Allah Ta'ala bagi kita 4 contoh. Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Isa, Nabi Yusuf. Nabi Ayub sakit. Nabi Sulaiman kaya raya. Nabi Yusuf berpangkat. Nabi Isa miskin. Di akhir pada masyarakat itu Tuhan tanya kita soalan. Mengapa engkau tak beribadat? Mengapa engkau tak mengaji? Mengapa engkau tak beramal? Aku orang miskin, susah, dia kata. Ya, Nabi Isa pun miskin. Engkau pula? Saya orang kaya, sibuk lagi, banyak harta, sibuk. Nabi Sulaiman pun kaya. Kau pula Nabi Yusuf, dan kau pula pangkat tinggi, pangkat besar. Nabi Yusuf pun pangkat juga. Yang kemudian Nabi Ayub sakit. Semua beramal belaka empat tu. Contoh tu Nabi Ayub, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Isa. Ingat, semua ada contoh belaka. Tuhan bagi contoh tu. Jadi kita memanglah terpesona dengan dunia ini. Dunia lah. Itu sebabnya dia baginya perhiasan sebagai perhiasan, bukan sebagai dipunyakan. Bukan dunia ni kita punya. Ternampak dunia itu macam mempesonakan. Tapi ingat, pesona itu sementara saja. Dia baginya kita masa muda sihat walafiat. Sihat, tua sikit sakit, tua sikit lagi sakit. Rupanya Tuhan ambil sikit-sikit nikmat kita tu. Nikmat muda, nikmat tua. Bila dah tua, baru perasaan, baru pengalaman dia waktu muda, kita akan sampaikan kepada orang muda balik semula. Nampak? Kau ini jangan makan. Aku dah dulu dah silap.
Aku makan juga gula tu. Yang manis. Kau orang muda ingat, jangan. Kita pesan kepada orang muda begitu. Begitu juga pengalaman kita kalau tak beribadat. Kalau tak beribadat, dah tua baru menyesal. Baru kita pesan kepada orang muda, kau beramal. Tak guna kita. Kalau dah tua baru nak beramal, dah silap. Pasal masa dah tak ada dah, sikit tinggal. Itu sebabnya apabila lahir dalam dunia ni, kita rugi dah. Pasal kita undur dari dunia, bukan ke depan. Undur sikit tinggal dunia tu. Kita lahir saja dah rugi dah. Pasal masa hidup dah tinggal sikit. 1 hari, 2 hari, 2 tahun, 3 tahun, tinggal sampai umur 80 tahun. Dah Tuhan bagi amaran. Apa kata Hamka? Mata sudah kabur, kulit sudah kendur, uban sudah bertabur, gigi sudah gugur, makan sudah bubur, dekat dengan pintu kubur. Elok bor belaka. Itu dia. Itu yang pertama. Angan-angan yang tak berkesudahan, bersibuk. Yang kedua, hisun ghalibun la yasalu qanaah. Yang kedua, loba yang tak habis-habis, tak cukup-cukup. Yang ada duit 1 juta nak 2 juta, 1 bilion duit nak 2 bilion. Nak buat apa duit? Perhiasan. Tengok aja, tengok, suka tengok duit kosong, ujungnya kosong. Itu sebabnya saya pesankan tuan-tuan, iman kita ini mesti digilap, dicahayakan untuk ilmu, beramal, ikhlas, memperbanyakkan dan memperelokkan amalan. Itu sebabnya bila tuan-tuan guru kita datang mengajar kitab fiqh, bawalah kitab fiqh tu. Dulu waktu saya mengaji dulu, saya anak murid bawa kitab. Tuan guru tak bawa kitab. Pasal tuan guru alim. Kitab tebal-tebal begini ni elok je dia mengajar. Tak buka kitab. Tetapi sekarang terbalik pula. Tuan guru buat kitab, anak murid tak bawa kitab. Alimnya anak murid tu. Begitu. Begitulah. Itu yang kedua. Loba yang tak habis-habis. Sedangkan yang digunakan banyak mana sangat. Tu kita jadi Islam yang sebenar. Jangan jadi Islam yang sebenar. Islam separuh, tak Islam separuh. Contohnya sehari 2 hari ini mati, mengenangkan kematian penyanyi Korea tu. Ramai orang Melayu yang menangis. Kan bangang namanya tu. Dia lah orang tu, tapi mati, nangis pula. Ada orang tanya saya tadi, boleh sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pula. Sedangkan yang mati itu matilah, dah setahun dah pun mengenangkan kematiannya, menangis pula dia. Tu sebab saya katakan, nak kata Islam tak Islam buat Islam. Jangan jadi burung unta. Apa mana burung unta? Unta bukan, burung bukan. Faham ya tuan-tuan? Itu tak faham. Saya pun tak faham. Unta bukan, burung bukan. Jadi namanya burung unta. Tak tahu kita Islam tak Islam. Yang datang tu pakai tudung pula tu, yang malang tu, yang menangis tu, orang Islam kita Melayu pakai tudung Islam, tapi menangis kerana orang kafir meninggal. Pelik kita. Sekian dimaklumkan. Begitu. Itu yang kedua. Angan-angan yang tak habis, loba yang tak habis-habis. Tanya orang yang ada 1 bilion, duit 1 bilion, dia rehat tak dia?
Tak rehat. Tu alhaakum takatsur tu sibuk nak memperbanyakkan harta, nak bermegah-megah. Saya banyak harta, saya banyak anak, saya banyak mutoka, saya banyak semua. Nak bermegah-megah. Sedangkan yang dimegahkan tak ke mana pun. Akhirnya mati juga dia. Ada ayah sabul insan, ayah sabul anla apa? Annama lahu akhladah. Ada yang menyangka dia harta boleh mengekalkan. Tak boleh. Macam orang biasa juga. Tak boleh. Tak boleh mengekalkan dalam dunia ni. Itu kita bincang bersama supaya kita ni memperbanyakkan amalan. Apa dalam Quran kata? Tabarakallazi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir, allazi khalaqal mauta wal haya, yang menjadikan hidup dan mati, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang mencuba kamu siapa di kalangan kamu yang paling baik amalannya. Bukan yang paling banyak, yang paling baik. Jadi kita beramal betul-betul. Hukum fiqah ikut betul-betul. Masbuk dan muwafiq ikut betul-betul. Tamakninah ikut betul-betul. Tajwid ikut betul-betul. Kalau tak pandai, tak apa, belajar, senang. Kalau orang tegur, setuju, jangan marah. Setengah orang bila tegur marah dia, susah. Saya pun tak boleh tegur. Kalau dalam ceramah boleh, tapi dalam seorang-seorang, saya satu hari dulu saya tegur orang kain koyak. Saya kain koyak, dia selama semain sunat, elok. Dia marah, tegur. Itu kelebihan kita pula. Allah yarham Datuk Rundin menegur seorang sembahyang di Ar-Nar tu. Dia kata apa? Awak guru awak, saya guru saya. Something tu dia. Tegur, alhamdulillah lah, ada orang tegur. Cara nak negur je lah. Itu sebabnya Nabi berdakwah lembut tangan. Satu hari seorang sahabat datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya nak masuk Islam Rasulullah. Nabi itu boleh? Apa masalah? Masalah saya ikut rajin mencuri, dia kata. Boleh tak saya masuk Islam? Nabi itu boleh? Tak apa, mencuri lah. Wah, sedap dia. Suka boleh mencuri rupanya Islam. Mengucap syahadat, okey. Sekarang ni engkau ada Islam, boleh mencuri? Boleh. Tetapi kau jangan menipu sudah, Nabi kata. Mencuri boleh, menipu jangan. Dia bukan sifat dia suka menipu, dia suka mencuri aja. Nabi tu boleh curi. Baliklah dia. Balik dia fikir-fikir, nak mencuri tak balik? Fikir-fikir, kalau kau mencuri lah. Satu hari jumpa Nabi, kau mencuri tak lagi? Apa kau nak jawab? Kalau aku mencuri juga, Nabi akan potong tangan aku. Kalau aku kata aku tak curi, aku menipu pula. Berhenti mencuri dia. Nabi mengajar cara dakwah cukup lembut. Itu bolehlah, boleh mencuri. Sukalah dia hobi mencuri, tapi menipu tak boleh. Tak menipu lah dia, dan tak mencuri juga pasal takut dipotong tangan pasal kalau mengaku. Gitu. Begitu cara. Begitu orang Melayu kita pula. Kalau Cina Islam takut, berani ke potong? Nak potong aja. Itu masalah. Jangan sebut bersunat, jangan sebut. Masuk dulu. Nabi Ibrahim bersunat umur 80 tahun. Nabi Ibrahim bersunat umur 80 tahun. Kalau kita umur 80 tahun bersunat, macam mana kakak? Bukan kita takut, Tok Mudim takut. Begitu. Begitulah. Kita balik. Itu alhaakum takatsur. Disibukkan dengan keduniaan. Terus pandang dunia itu, pandang diri kita. Kita akan kembali ke alam yang lagi satu, yang teryakin akan dibangunkan di padang mahsyar besok, akan disoal segala perbuatan dan amalan, yang kecil-kecil sehingga besar-besar. Kecil-kecil terus jangan kita buat maksiat, buat ibadat yang kecil-kecil pun buat. Lepas solat, doa sikit-sikit pun jangan tinggal, sikit-sikit pun buat.
dengan penuh khusyuk dan tawaduk. Doa pesan. Tuan-tuan berdoa, pejamkan mata tu supaya khusyuk. Buka tak apa, tapi kalau boleh pejamkan mata supaya khusyuk sikit. Kalau mata ni mandang macam-macam pandangnya. Tunduk hayati doa yang dibaca oleh imam atau kita baca sendiri. Apa yang kita minta, eloklah kita faham. Supaya kita rasa, Tuhan makbul atau tidak ni. Kalau kita faham apa yang kita minta, dapat apa yang tidak, tahulah kita makbul. Tetapi kalau kita berdoa tak tahu apa yang maknanya, susahlah kita. Kau minta apa? Aku pun tak tahu, dia kata. Tu. Macam mana nak doa? Kita minta, kita tak tahu apa yang kita minta. Itu sebabnya setengah orang doa bahasa Melayu, supaya dia faham apa yang minta. Tuhan tak terima doa orang yang lalai, hati yang lalai, tak. Bukan pejam mata, tak. Maksudnya tundukkan hati itu supaya kita dapat menghayati doa yang kita baca. Jarang kita peduli makna itu. Contohnya ada Ramadan di Kuala Lumpur, doa macam doa lepas tarawih tu, sebelum witir ada doa dia. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li fadlika mu'addin. Ya Allah, jadikan aku orang yang melihara sembahyang, meliharakan zakat, wali zakat fa'idin wali zakati fi dunia zahidin, tak mau dunia, fi akhirin, supaya ingatkan akhirat. Ujungnya kami minta supaya kahwin bidadari. Minta tu, tapi sembahyang tarawih laju, minta macam-macam. Fi dunia zahidin fil akhir raghibin, kemudian minta minum susu di akhirat, minta minum macam-macam. Minum teh tak mahu, susu aja. Gitu. Hurun ainin muzawwijin, nak kahwin nak bidadari. Isteri kita tak tahu makna, dia pun amin. Rupanya minta kahwin. Begitu. Pasal doa tak peduli, tak tahu. Jadi saya pesankan tuan-tuan, makna doa itu tak tanya. Tuan-tuan guru, doa yang saya baca hari-hari ni apa makna dia? Baru kita rasa suka berdoa. Tetapi oleh kerana kita pedulikan doa, makna tak tahu, tak kisah. Berdoa lah sepanjang zaman, tak tahu makna dia. Doa kunut pun kita tak peduli makna dia. Bukan doanya, kunut pun tak tahu makna dia. Kunut makna apa kunut? Kalau saya tanya tuan-tuan makna kunut apa? Hijau muka. Tak peduli makna dia. Pasal kita orang Melayu ni baik pula. Dia taat gitu. Orang yang menang banyak Quran musabaqah tu, makna Quran tak tahu. Tak tahu dia. Dia hafal apa, dia lagu je pandai. Makna tak tahu. Orang Arab heran. Pandai orang Malaysia baca Quran, dia kata makna tak tahu. Itu kelebihan Malaysia lah pula. Begitu. Itu yang kedua. Yang kedua, wa hisun ghalibun laisa lahu qana'ah. Yang kedua, loba yang tak habis-habisan. Contohnya, satu hari satu orang kaya, orang kaya ni berkata kepada orang ramai, siapa nak tanah, ambil tanah saya ni, ukurlah sendiri dengan jalan kaki, mesti tolak daripada mula selepas terbit matahari dan sampai tempat bermula sebelum terbenam matahari. Seorang di antaranya bawa lah bekal pergi ukur jalan kaki, bawa bekal, jalan sebatu, dua batu, tiga batu, banyak dapat tanah lah. Sampai tengah hari perut dah lapar, nak makan. Kalau aku makan berhenti, rugilah langkah, jangan makan. Nampak tak? Makan pun tak nak kira tanah. Sampai penghujung, nak balik ke pangkal, dah lapar sangat, baru nak makan, perut dah lapar, mati tengah jalan. Berapa ekar dapat tanah? 6 kaki saja. Pasal kedekutkan tanah, makan pun tak larat. Apa untung? Tak ada untung.
Sama kisah yang kedua, seorang sahabat Nabi Isa berjalan dua-dua orang. Dia tak kenal yang kawan tu Nabi Isa. Jalan bawa roti 3 buku. Bawa 3 buku, jalan. Jalan, kata Nabi Isa, kita makanlah. Makanlah. Dia makan roti itu 2. Nabi Isa 1, jangka 1 orang 1,5. Bukan? Dan 2 orang, roti 3 bagi 1,5 lah. Dia makan 2. Dia senyap makan. Nabi Isa tanya, roti yang lagi 1 mana? Dia diam je. Jalan, jumpa kambing seekor. Nabi Isa pun sembelih kambing itu. Matilah kambing itu. Dah mati, hidup balik. Bangun balik dia. Dia kata, hidup balik kambing ni. Kata Nabi Isa, kau heran tak? Heran tak? Dah mati, boleh hidup balik. Kau heran tak ada orang curi roti lagi 1? Dia diam aja. Jalan, jumpa sungai. Nabi Isa pijak sungai tu elok je, pijak. Dia tak boleh jalan ke sungai. Kau heran tak? Heran. Kau heran tak ada orang curi roti lagi 1? Dia diam. Dia yang curi roti tu. Jalan, jumpa emas 3 buku. Kata Nabi Isa, kau 1, aku 1. Yang lagi 1? Kan 3. Yang lagi 1 kita beri orang yang curi roti tu. Saya yang curi roti tu. Mengaku pula dia tu. Nabi saya tak apalah, kau ambil 3 yang aku tak ada. Bisa pun pergi, tinggallah dia seorang-seorang. Dia tinggal seorang-seorang. Dia berangan nak jadi orang kaya. Emas besar. Tiba-tiba datang perompak. Dia rompak 3 emas tu. Habis dibunuhnya kawan, mati dia. Apa tak dapat. 3 perompak tu elok seorang 1. Cukup-cukup lah kan. Kau 1, aku 1, kau 1. 3 orang. Sebelum kita balik, kita makan dululah. 2 orang pergi beli roti, seorang pergi beli roti, 2 orang tunggu emas tu. Pergi beli roti, dia makan roti tu. Yang 2 tinggal tu mesyuarat. Kalau kita bunuh kawan kita tu, kita dapat seorang 1,5. Dah mula dekut, nampak? Dah mula loba yang tak habis-habisan. Tak apalah, tunggu kawan tu. Dia bawa roti balik, dia tunggu, dia serangnya, matilah kawan tu. Maka roti yang dia bawa tu dia makan. Rupa dia yang pergi tu pun berangan, kalau aku bunuh 2 aku dapat 3. Dia racunnya roti tu. 3 mati. Habis langsung. Begitulah orang yang sibuk dengan dunia tu. Nak. Begitulah. Itu dia yang kedua. Sebabnya kita ni, kalau ada duit, apa yang patut kita buat? Kita banyakkan sedekah. Itu dia. Kita ada 4 yang penting. Yang pertama, solat, sembahyang. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, zikir. Yang keempat, sedekah. Itu. Yang pertama, solat. Solat tu diiringi dengan sembahyang jemaah. Diikuti dengan sembahyang rawatib, sunat rawatib. Yang keempat, diiringi dengan sembahyang sunat-sunat biasa. Sunat duha, sunat tahajud, sunat isyraq dan sebagainya. Gitu. Sembahyang fardu, barang siapa tinggalkan satu sembahyang fardu, masuk neraka 80,000 tahun. 80,000 tahun. Dalam hadis sebut 80 tahun. Tapi 80 tahun di sisi Allah Ta'ala, 80,000 tahun di sisi kita. Tu. Satu hari dikira 1000 tahun. 80 tahun, 80,000 tahun. Kalau 3 hari, 240,000 tahun. Tak sembahyang langsung, cerah masa depan. Gitu. Jangan tinggal sembahyang. Jangan tinggal. Fawailul lil musallin allazina an salatihim sahun. Neraka wil itu bagi orang yang sembahyang yang lalai. Yang lalai itu sembahyang asar pukul 7, lalai. Sembahyang subuh ke 8, lalai. Qala man salak ma salakum fi saqar. Mengapa kamu masuk neraka sakar? Qalu lam nakum minal musallin, kami tak sembahyang.
Neraka Sakar. Neraka Wil itu maknanya wadin fi jahannam, satu lembah dalam neraka Jahannam. Dalam neraka Jahannam ada neraka lagi, 2 kali neraka. Tu betul-betul kan neraka ni Tuhan sediakan untuk orang kafir dan orang Islam yang maksiat, yang asi. Kita sabar ni, kita ada 3. Sabar melaksanakan perintah Allah Ta'ala, sabar meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu. Sabar menghadapi bala bencana, sabar menghadapi kesenangan, sabar menghadapi kesusahan. Yang susah, sabar menghadapi kesenangan, payah. Lebih mudah sabar menghadapi kesusahan. Kalau susah, nak sebut Allah itu mudah. Kalau sakit di hospital, wirid senang. Allah, Allah, Allah. Nak sakit, bukan? Kalau senang, nak sebut Allah Ta'ala payah. Itu sebabnya kita lebih senang dicubai Allah Ta'ala dengan susah daripada dicubai dengan senang. Abu Tha'labah contoh, walaupun hadis daif. Abu Tha'labah, Nabi Abu Tha'labah, ya Rasulullah, jadikan aku kaya Rasulullah, doakan aku kaya Rasulullah. Nabi jangan, Nabi kata. Pasal Abu Tha'labah ni susah, sangat-sangat susah, terlalu susah. Pakaian selai je, pakaian selai je. Itu dia pakai, isu-isu dia pakai. Kalau dia nak semayang di masjid, dia bawa kain tu. Lepas semayang dia balik cepat. Nabi kata, kenapa kau balik cepat sangat ni? Ya Rasulullah, kalau aku tak balik, isteri aku tak semayang lah. Pasal kain aku selai je. Kalau aku balik, tak balik-balik, isteri aku tak semayang, kain tak ada. Doakan aku kaya Rasulullah. Nabi kata, jangan. Kalau engkau miskin, bersyukur lebih baik daripada kaya yang tidak bersyukur. Tu. Kalau engkau miskin, bersyukur lebih baik daripada kaya yang tidak bersyukur. Pasal kita kalau kaya ni payah. Syukur maknanya bukan syukur alhamdulillah, itu saja. Dilaksanakan perintah Allah Ta'ala. Kalau ada duit, sedekahkan. Kalau ada duit, nafkahkan. Kalau ada zakatkan. Itu makna syukur. Bukan syukur alhamdulillah dapat duit, bukan. Itu silap. Kau tak syukur? Alhamdulillah, syukur lah. Senang aja. Tapi syukur tu, di antara tanda syukur tu, itu sebabnya kalau kita berkira, nanti Allah juga berkira dengan kita. Nampak tak? Kita nak bagi, jangan kira. Pasal supaya Allah Ta'ala akan bagi kita balik. Allah tak berkira. Itu sebabnya Abraham bin Auf, satu hari dia kaya sungguh Abraham bin Auf ni. Nabi tak suruh jual hartanya, kaya lah. Satu hari di Madinah kemarau, miskin, orang miskin lagi susah lah, barang dah naik, di SGC lagi ada. Kemudian Abraham bin Auf pun order makan daripada Syam. Sampai Madinah dihadiahkan habis sedekah. Turun harga bagi. Harga barang turun balik. Pasal barang dah banyak. Gitu. Pasal ekonomi kita begitulah. Kalau kurang permintaan, turun, kan? Banyak permintaan, mahal. Itu sebabnya kita seluruh Horlicks tu naik harga. Kemudian turun harga. Senang je, dia buang je dalam laut. Sikit dah jadi sedikit, naik harga balik. Tebu gitu juga, dibakarnya ladang tebu tu, naik harga tebu. Gitu. Itu ekonomi moden. Abraham tak hadiah, turun balik harga. Gitu. Itu kelebihan Abraham bin Auf. Walaupun ada hadis mengatakan, wahai Abrahman, kau akan masuk surga merangkak. Tapi akhirnya dia kata, tak apa, harta kau sedekahkan ataupun
kau jamu makan. Itu sebab kita sunat menjamu orang makan. Nabi Ibrahim, mengapa dia Allah Ta'ala jadikan Khalilullah, Tuhan sayang dia? Yang pertama, dia utamakan hak Allah Ta'ala. Macam kita lah, memanglah dalam undang kita, kalau semayang dengan makan mana dulu? Nabi kita, idza uqimatis salah, idza udil asya wa uqimatis salah fabdu bil asya. Apabila kamu dah kamat, letak pula hidang, makan nasi dulu, makan dulu. Pasal apa? Nabi tahu perangai kita. Kalau kita tengah semayang lah, hidang depan-depan, boleh makan tak? Boleh semayang tak agak-agak? Allahu Akbar, kucing lalu macam. Kucing lalu je, tak usik makan pun. Habis. Gitu. Nabi Isa suka mengajak orang ke rumah. Suka. Nabi apa tadi? Nabi Ibrahim suka mengajak orang ke rumah. Dia berjalan berbatu-batu, panggil orang makan rumah dia. Dia perangai dia. Kita tak payah jalan kaki, telefon je, WhatsApp ada. Datang ke rumah makan. Keripap ada 2, 3 jadilah. Gitu. Pasal Nabi tu, iza dakhala dhaifu baital mu'min dakhala ma'u al-rahmah wa barakah. Apabila seorang tetamu masuk orang beriman, masuk 1000 rahmat, 1000 keberkatan. Tu. Kena boleh ajakkan kawan makan di rumah. Atau makan di kedai, belanjalah. Jangan makan di kedai takut masing-masing takut nak bayar. Tunggu je. Siapa nak balik dulu ni? Jangan. Kita berluba-luba nak bayar. Pasal pahala. Jangan kita kata dia kedekut tak bayar, kita nak bayar lah. Jangan gitu. Biar dia kedekut, dia tak dapat pahala, kita dapat pahala lah. Pernah satu ketika saya ceramah sebuah tempat, naik kapal terbang, lama dah. Masa tu teh 50 sen lagi, murah. Sekarang dah RM1 ke? RM1.50 dulu 50 sen lah. Macam naik pun 30 sen kot, 30 sen. Makan lah di airport tu. Kawan yang jemput saya ceramah tu, dia hantar saya di airport. Makan lah sesama di airport tu. Dia bayar untuk dia je. Nak sebut kawan tu lah, kerana tak ingat nama dah. Begitu cerita ni. Dia boleh, Ustaz, untuk saya dah bayar lah. Untuk saya dia tak bayar. Kedekut nak mampus. Jangan tuan-tuan begitu perangai gitu. Saya lupa ada hadis, ada pesan Sayyidina Ali tu, pahala banyak tu membelanja tu. Kita ada 2, 3. Kalau di atas kita hadiah, sesama kita belanja, orang bawah kita sedekah, kan sama aja. Macam Allah Ta'ala juga, ke Allah Ta'ala doa kepada manusia, mengajak ataupun memerintah. Begitu. Kepada Allah Ta'ala kita bukan perintah Allah Ta'ala, kita berdoa. Rabbana atina, ya Allah kurniakan kami, doa, minta tu. Perintah, itu bukan perintah, itu doa namanya. Begitu. Begitulah tuan-tuan puan sekalian. Jadi saya pesankan tuan-tuan, kita beramal. Yang pertama semayang, ya. Semayang sunat, semayang jamaah, semayang duha, semayang tasbih, semayang tahajud. Semayang tahajud kalau boleh jangan tinggal, kalau boleh. Memang nak bangun tu Allah seksa betul. Bangun-bangun tumbang, bangun-bangun tumbang. Jam dah bunyi dah macam ni. Tekan pukul 4 tu. Bangun-bangun tak larat. Besoklah semayang. Besok lama-lama sakit. Itu sebabnya dia pesankan irtanim khamsan qala khamsin tu, rampas 5 10 5. Hidup sebelum mati. Yang saya pesankan sihat sebelum sakit. Dah sakit tak kata apa dah. Jangan tunggu dah. Sekarang sihat-sihat sekarang ni, jangan nak bangun-bangun sekarang. Kalau sihat nak tunggu sakit, jangan, tak ada harapan. Dah sakit esok baru menyesal. Banyak orang jumpa saya dah tua dah. Banyak untuk ilmu lah. Untuk ilmu salah-salahan. Nak buang tak boleh. Baru menyesal.
mengenangkan besok kalau mati payah. Ada seorang tu ilmu kebal, ilmu tak nampak. 13 Mei tu orang tengok, tak nampak dia. Tu hebat ilmu tu. Tapi dah tua, dah tak pakai dah. Nak buang payah, susah. Nak mati besok payah. Bukan mati payah, kadang-kadang dah mati. Tetapi macam belum mati, dia dah mati, tapi mati terkelip-kelip lagi. Bukan dia hidup, dikelip-kelip oleh jin tu. Itu susah. Malam dia tak tidur, siang dia tidur. Makan berperiuk-periuk. Saya pernah jumpa satu orang makan 10 periuk pun tak cukup. Saya pergi tengok di sebuah tempat lah, dengan sebuah tempat lah. Saya tengok mata pejam. Makan ustaz, dia kata berperiuk-periuk. Tak, selagi kita suap, masuk. Tak berhenti-henti. Yang menghentikan tuan yang makan, bagi makan saja. Dia kalau masuk, suap masuk. Hukum fiqah tak boleh mandi kan, pasal dianggap macam hidup, sebenarnya dah mati. Kan tulang dan kulit aja. Boleh tuan mandikan dia? Tergelip mata dia, lari tengah mandi. Baru menyesal. Apa nak kata dia menyesal? Tak mati dah. Tu dipesankan, muda sebelum tua. Kalau sakit baru nak beramal, baik tak sah. Sihat sekarang, sihat, nak bangun malam ke, nak sembahyang duha ke, waktu sihat sekarang ni. Tu dia buat. Jangan tinggal. Masa dah tak ada. Pasal masa itu ada 3 saja. Semalam, hari ni, besok. Semalam dah tak ada dah. Besok belum tahu. Hari ni hari kita. Pasal mati sekejap lagi. Tu. Bibang mati mengejut. Tak sangka nanti muntah, tak sangka. Pasal sihat. Tu Nabi Arab kata apa? Kam min saqimin ashahin min ad-dahr wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Syair Arab kata. Berapa ramai orang sakit tak mati-mati. Sakit atas katil maut, di hospital berbulan-bulan, bertahun-tahun tak mati-mati. Tetapi berapa ramai orang sihat tiba-tiba mati tanpa sebab. Tu. Kawan baik lah, baru meninggal baru ni. Sihat. Malam-malam dia pergi ke dapur, jatuh, tumbang, meninggal. Sihat. Tak tahulah jantung macam ni, tapi dalam keadaan yang belum sakit lagi lah. Gitu. Begitu pesankan. Jangan tunggu besok. Dah sakit besok, dah lumpuh pula, langsunglah. Semayang pun tak boleh, apa pun tak. Tetapi kalau kita dah semayang, dah beramal, dah beribadat, tiba-tiba sakit, tak dapat beramal, dapat pahala, pencen lah. Tuhan bagi pahala. Pasal kita nak buat tapi tak boleh buat, tapi dah buat. Macam kita kerja kerjaan, kita pencen, dapat pencen, bukan? Pasal kita bekerja, sama kita semayang, beramal, tiba-tiba sakit, tak boleh beramal dah. Tapi dapatlah pencen tu. Itu sebabnya. Jangan buang masa. Tak ada masa lagi yang kita nak buang. Itu yang kedua. Yang kedua baca Quran. Baca Quran kena rajin. Jangan tunggu juga. Itu dah mata tak nampak, habis. Tak baca Quran dah. Baru rasa kalau aku baca Quran lah dulu, kalau apa nak kalau lah. Kalau banyak kalau tumbuhlah pokok kalau. Tak kalau dah. Quran baca. Nak tidur sekurang-kurang 3 surah sekurang-kurang. Surah At-Tabarak, Al-Mulk, Surah As-Sajdah, Al-Waqi'ah. 3 surah. Yang ketiga zikir. Zikir banyaklah. Ya Allah 100 kali. La ilaha illallah 300 kali. Selawat 100 kali. Istighfar
satu kali, itu sekurang-kurang. Atau sambunglah hasbunallah ni'mal wakil, la ilaha anta subhanaka inni kuntu zalimin. Dan kita baca juga apa namanya, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Cukuplah kalau rajin. Kalau malas, sikit-sikit je. La ilallah 10 kali, selawat petang 10 kali, pagi 10 kali, cukuplah. Kalau malas, petang asar tadi 10 kali, subuh esok 10 kali. Barang siapa selawat 10 kali akan dapat syafaat Nabi di akhirat besok. Itu yang kita harapkan. Pasal dia panggil syafaatul uzma, syafaat yang paling besar dari Nabi lah. Pasal ingat besok, di akhirat besok, Nabi boleh syafaatkan kita, keluarkan neraka, menangkatkan darjat kita dan sebagainya. Kita ingat besok di padang mahsyar, apabila kita dah sesak sangat di padang mahsyar, sesak sangat, berimpit-rimpit. Orang yang sombong, orang akan pijak macam semut pijak. Orang pijak semut. Orang sombong di dunia ni sombong sangat, akan dipijak-pijak orang di padang mahsyar besok. Sampai orang padang mahsyar berkata, kalau begini masuk neraka dah senang, susah dah. Tetapi surga lagi berat. Perasaannya itulah yang paling berat sekali. Perasaan yang paling berat. Tetapi lagi berat lagi masuk neraka. Masuk neraka, masuk neraka, kulit kepala terlupas. Sakit, tak terperi sakit. Azamun alim, tu azab yang tidak terperi sakitnya, terjemahan. Akhirnya bermesyuaratlah, kita berjumpa Nabi Adam lah, minta syafaat. Nabi Adam kata apa? Aku tak boleh, aku malu Allah Ta'ala. Pasal apa Nabi Adam malu? Pasal Nabi Adam makan buah syurga itu, Tuhan marah. Satu dosa je, Nabi Adam satu dosa, dah malu Allah Ta'ala. Syaitan pun satu dosa je, sombong, satu dosa je. Bagaimana kalau kita dosa banyak? Syaitan satu dosa je, Nabi Adam satu dosa je, pun tak berani. Jumpa Nabi Nuh. Nabi Nuh pun kata, aku tak berani juga, aku ada silap. Nabi Ibrahim pun kata silap, aku ada silap. Semua ada silap salah satu. Nabi Musa pun aku ada silap. Jumpa Nabi Muhammad kata, umat aku. Itu syafaat Nabi tu. Nabi-Nabi yang maksum itu ada silap satu pun takut. Hari ini merupakan Allah Ta'ala paling murka yang tak pernah berlaku sebelum ini. Hari ini, hari baru-baru mahsyar tu, hari mahsyar, hari Allah Ta'ala paling murka sekali yang tak pernah berlaku sebelum ini. Takut. Bagaimana kalau kita dosa banyak? Itu kena istighfar setiap malam tu. Istighfar 100 kali sekurang-kurang. Nabi tak ada dosa pun maksum, Nabi itu bertaubat istighfar 100 kali satu malam. Bagaimana kita yang dosa banyak ni? Kita jangan mengaku kita tak dosa, kita mesti dosa, mesti ada dosa. Tiap-tiap manusia mesti salah. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik orang yang bersalah itu bertaubat. Taubatlah. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa atubu. Aku istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri aku dan untuk mak bapak aku dan untuk orang-orang yang ada hak pada aku. Pada kita mengata orang, kita nak minta maaf dengan dia susah. Boleh minta maaf dengan orang tu? Tak boleh. Wali-wali kita minta Allah ampunkan dosa dia supaya dosa kita dengan dia terampun juga. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya, untuk aku dan untuk bapa aku, mak bapak aku. Wali ashabil huquqil wajibati alayhi, dan untuk orang yang ada hak pada aku. Maksudnya kita berdosa pada orang tu, nak minta ampun dengan dia, susah. Boleh. Assalamualaikum Pak Cik. Waalaikumsalam. Apa khabar? Saya minta maaf ya, dosa-dosa kita. Dosa kau, saya kata Pak Cik bodoh. Boleh. Kepedempang dapat. Itu. Begitu. Begitulah tuan-tuan. Yang ketiga zikir. Yang keempat sedekah. Sedekah tu rajinkan sedekah, rajinkan sedekah. Jangan sayang duit. Duit yang kita punya tu
Yang sedekah tu kita punya, yang kita sinar bukit belum tahu. Kadang-kadang hari Jumaat tong lalu lah 10 sen pun 10 sen pun sedekah juga. Tapi kalau gaji kita 4,000 bagi 10 sen malulah kan, duit banyak juta. Tu sebabnya kita sekarang ni banyak orang ke Mekah. Baguslah umrah tu, tapi lebih bagus lagi sedekahkan kepada miskin, lagi bagus. Umrah sunat, sedekah pada orang miskin itu fardu kifayah. Maknanya kalau kita tolong orang miskin, siapa nak tolong? Kita orang kampung ada yang susah, duit umrah dia yang separuh tu bagi sikit, selesai masalah. Dan kita kata orang sekarang senang, susah. Dia kerumpuk, ada orang tak makan, ada orang tak makan. Satu orang jumpa saya, "Ustaz, saya semalam makan nasi basi," dia. Ada maknanya orang tak makan, dia kelumpur tu. Mungkin kita di sini tak tahulah, tapi maknanya ni di kelumpur tu selalu datang pejabat saya minta bantuan. Oleh kerana kami ada peruntukan, boleh bagilah. Ada peruntukan Darussalam tu, satuan kami ada peruntukan, bagi sikit-sikit lah, tak banyak pun, tolong gitulah, tapi ada lah. Begitu ya. Yang ketiga, yang keempat, habis kita balik. Alhaakumut takatsur balik. Kamu dilalaikan sibuk memperbanyakkan harta, hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu meninggal dunia. Habis. Maknanya penghujung kita matilah. Kita tahu setiap orang akan menghadapi kematian, berani atau takut, suka atau tak suka, tahu atau tak tahu, lambat atau cepat, cepat atau lambat, lambat pun mati, cepat pun mati. Tetapi kita minta kepada Allah SWT supaya panjang umur, bukan untuk bersukaria, untuk memperbanyakkan amalan di semasa. Tapi jangan lalai kita, jangan lalai balik. Itu sebabnya kita umat Muhammad ni umurnya pendek. A'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku antara 60 hingga 70. Itu je. Kalau umur kita sekarang 69, lagi setahun lagi. Kena cek lah. 69 tahun 6 bulan lagi 6 bulan. 69 tahun 11 bulan lagi sebulan. 69 tahun 11 bulan 29 hari lagi sehari. Bagaimana nak menghadapi kematian tu? Tunggu. Ingat, bila-bila pun, tetapi mati itu muda pun mati itu mati. Kalau muda tak beramal, lagi rugi, cepat mati. Kalau mati cepat, rugi dunia akhirat. Dunia pun tak dapat, dah mati. Akhirat pun tak dapat, amalan tak cukup. Itu pesan kat orang muda tu, jangan leka. Orang muda suka. Sekarang ni zaman gelak ketawa. Tiap-tiap malam gelak ketawa. Allah kata, "Faliat aku qalilan wa la yabku katsira." Ketawa sikit, kita menangis banyak. Besok di akhirat besok menangis banyak. Tu. Apa nak dikatakan lagi? Qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Allah, kalau kami dengar dulu nasihat-nasihat agama, kami fikirkan, tak masuk neraka sa'ir kami. Tapi apa nak kata? Doa panjang pun tak guna. Farja'na na'mal salihan inna muqinun. Balikkanlah kami ke dunia nak beramal. Bohong aja. Macam kita itu akhirat. Dunia pun dah tua, minta sihat supaya beramal, tak dapat dah. Dah sakit, dah buta mata. Satu orang di sebuah negeri lah, dia berkata apa? Sombong sangat. Dia kata apa? Mengapa Pak Haji tak sembahyang? Saya tak nampak pun tangga masjid tu, dia kata. Saya tak nampak pun tangga masjid. Dekat masjid rumah dia. Tuan turun kan kulit sini, tutup mata dia. Mati dalam keadaan buta. Tu. Jangan sombong gitu. Seorang lagi gitu lah. Mengapa tak pergi masjid? Saya selagi api tak turun langit, saya tak sembahyang. Selagi api tak turun api.
Diburunya tentang pukang dia lari. Allah dia tak. Allah naik lepas balik. Seorang lagi tidur tak bangun-bangun. Bila bangun, orang kata mengapa tak bangun tidur? Dia mimpi dia bakar di api neraka, dia tak sanggup lagi nahan. Rupanya dia rajin tak semayang. Rajin semayang, rajin tak semayang. Gitu. Itu. Itu sebabnya Abu Bakar Sayyidina Umar pesan, jangan Allah Taala sembunyikan 4 dalam 4. Yang pertama, Allah sembunyikan kemurkaannya kepada satu maksiat. Jangan buat maksiat walau kecil sekalipun. Bimbangkan Allah Taala murka kita. Tu. Satu orang muda jumpa saya di pejabat. Dia kata, Ustaz, saya mati-mati pun tak apalah Ustaz. Dia kata, saya masuk Ustaz, zakar saya terlalu panas sangat, dia kata. Saya sanggup datang. Pasal apa? Saya lewat isteri saya. Saya kata, nasib baik Tuhan bagi dia panas. Kalau tak panas, buat lagi. Jangan buat. Tuhan turunkan sekali bala dia. Jangan berani-berani buat maksiat. Jangan berani sikit. Sama juga di sebuah negeri juga. Dia minum arak, air raya. Minum, nak misal okok, dia hidup api, masuk api dalam perut dia. Mati dia. Bila nak taubat? Bila nak taubat? Jangan jadikan taubat sebagai batu loncatan, pasal kita tak tahu sempat atau tak sempat. Tu. Yang kedua, Allah Ta'ala sembunyikan keredaannya pada satu ibadat. Buatlah ibadat walau kecil sekalipun, jadi itu Allah redha kepada kita. Kecil-kecil, sampai witir tak sanggup 3 rakaat, 1 rakaat pun jadilah, jangan tak buat. Mayang witir. Kalau tak bangun malam, lepas Isya, mayang. Begitu. Kalau aku tak sembahyang witir kan, tak bangun ke? Sembahyang lepas Isya, sembahyang. Itu 1 rakaat. 1 rakaat jadilah, malas. Kalau tak boleh malas juga, duduk. Sembahyang sunat witir duduk boleh. Kalau malas juga, tak payahlah. Begitu. Yang ketiga, Allah Ta'ala sembunyikan umur kita, supaya kita standby. Umur bila. Nasib baik Allah tak bagi tahu bila kita mati. Kalau bagi tahu kita mati lagi payah. Boleh tuan-tuan? Kalau tahu mati bila? Tak tidur kita. Satu hari Ibn Sina, doktor Islam zaman dululah, seorang perempuan jumpa dia, perempuan tu gemuk. Jumpa dia, tuan, saya tak dapat beranak lah. Beranak macam mana tuan? Dia kata apa? Awak mati lagi seminggu, lagi sebulan. Lain soalan, lain jawapan. Saya tanya, saya tak beranak. Kenapa saya mati pula? Baliklah dia. Tak makan, tak minum, tak tidur, mengenangkan nak mati tadi. Sebulan kurus dia. Tak mati pula. Jumpa Ibn Sina balik. Tuan, saya tak mati pun. Dia kata, saya tahu awak tak mati, tapi saya nak kuruskan badan awak je. Lepas dapat anak dia, rupanya nak menguruskan badan. Orang takut mati ni. Tapi kalau kita tahu mati, macam mana agak-agak? Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Duduk mana? Seremban. Apa khabar? Sihat. Bila nak mati? Lagi seminggu lagi. Macam mana agak? Nasib baik umur kita pendek. Kalau panjang-panjang lagi payah. Orang zaman dulu kan umur panjang-panjang. 1000 tahun, 500 tahun, 700 tahun. Nabi Nuh berdakwah 800 tahun. Berdakwah saja 800 tahun. Itu umur berapa katanya? 950 tahun. Kalau umur kita sekarang 950 tahun, macam mana agak-agak? Tak pening kerjaan nak bayar pencen. Bukan kerjaan pening, anak cucit pun pening. Tengok datuk dia, tak mati-mati orang tua ni. Gitu. Begitulah. Tu yang ketiga. Yang keempat, Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar, tak tahu bila, supaya kita beramal sentiasa tunggu gitu. Begitulah. Yang ketiga. Yang kedua, ingat pertama tadi apa? Fa'amla laysa muntaha, angan yang tak habis-habisan, wa hasunul ghalibun laysa qana'ah, ya loba yang tak habisan. Yang keempat, wa ukhidha minhu halawatul ibadah, dicabut darinya kemanisan beribadah. Dah sibuk semayang pun dah tak manis dah. Dah tak sedap dah. Kalau imam semayang slow bagaimana? Semayang tarawih contohnya, orang suka cari imam yang laju-laju sikit.
Kalau slow orang lari. Di Indonesia kan ada, tuan tengok dalam internet tu, 5 minit ke 10 minit ke 20 rakaat, laju kan main. Itu orang suka. Manis tak ada dah. Kalau sembahyang begitu apa manis? Tak ada manis. Kalau imam slow lah, imam slow, Bismillahirrahmanirrahim, main tarawih boleh? Makmum nak balik sibuk ni, nak mampu imam ni kata. Begitulah. Begitu tuan-tuan dan sekalian. Maksudnya kalau sibuk sangat dunia ni, begitulah jadinya begitu. Ada tiga lagi hutang lah. Itu sambung tahun depan. Boleh tunggu lagi? Boleh tunggu? Boleh? Saya tak boleh, saya dah balik. Jadi kita tangguhkan dulu lagi 3 tu akan datang ceramah tempat lain nak sini juga kan, di mana lah benda haid kan. InsyaAllah sambung lagi. InsyaAllah kalau panjang umur, doa lah kita sama-sama, mudah-mudahan sihat dan panjang umur insyaAllah. Jadi sebelum saya menangguhkan kuliah kita pada malam ini, kawan saya tadi ni ada bawa 3 bekalan. Yang pertama sekali surah Yasin. Surah Yasin ni bagusnya, yang pertama ada makna doa-doa semua Islam. Doa-doa dia, Yasin sendiri pun ada makna, doa pun ada makna, zikir dia ada makna. Zikir-zikir dia sini termasuk zikir istighasah. Istighasah ni jarang sangat kita jumpa, tapi di sini ada istighasah, maknanya satu cara bagaimana nak bermohon kepada Allah Ta'ala. Biasanya kami di Darussalam akan membaca kalau ada masalah-masalah. Ini maknanya, dia wiridnya dan maknanya sekali. Dan doa. Yang kedua, buku Sempurnakan Solat ni untuk kita mengulang kaji semayang kita betul atau tak betul. Jadi itulah dia yang dikarang oleh kawan saya dan saya sendiri melihatnya. Dan khusus solat dulu ni banyak kawan minta kita bukukan, dan dari bukukan dan telah pun siap buku. Yang ketiga, minyak wangi ini mahal sikit lah, dekat RM100 harganya, pasal dia canggih sikit, bau pun canggih, dan dah diruqyahkan, boleh buat berbagai-bagai keutamaan, kelebihan, ya. Gitulah, sekiranya tuan-tuan tak bawa duit, boleh berhutang. Itu kelebihan dia dengan kawan-kawan sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amnun alaina bisafa'il ma'rifah wa hab lana tasahihal muamalah fima bainana bainaka ala sunnah warzuqna sirqat tawakkuli 'alaika wa sunnaz zannibik wamnun alaina bikulli ma yuqarribuna ilaik maqrun bi fi darain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.